Hai guys, bertemu anda dengan movie science fiction yang cukup menarik bertajuk Predestination, iaitu Takdir. Movie ini memang akan mengelirukan anda, tetapi saya akan cuba jelaskan dengan cara yang mudah. Jom kita ke mesin masa. Dalam permulaan babak pertama, mereka menunjukkan sebuah mesin masa yang berbentuk bekas biola. Apabila kita masukkan tarikh dan masa, mesin itu akan mengantar kita ke tempat tersebut. Mesin itu bersama dengan sebuah beg dibawa oleh seseorang ke dalam sebuah bangunan. Tujuan orang itu ke sana adalah untuk membuka balik bom yang dipasang di dalam bangunan tersebut. Orang yang memasang bom tersebut tidak ditunjukkan, jadi kita namakan dia sebagai bomber. Dia cuma mempunyai 1 minit 42 saat untuk matikan bom tersebut. Dalam usaha untuk mematikan bom tersebut, dia ditembak oleh seseorang. Dia sempat mengelak dan cuba untuk menembak kembali, tetapi orang tersebut sempat melarikan diri dan akhirnya bom tersebut meletup juga. Dalam letupan itu, muka orang tersebut terbakar. Kejadian ini berlaku pada tahun 1975. Untuk menyelamatkan diri, dia mencari mesin masa tersebut. Pada masa yang sama, ada seorang membantu menolak mesin tersebut ke arah dia bagi memudahkan dia menggunakannya. Dia menggunakan mesin tersebut dan lompat ke tahun 1992. Pada tahun 1992, dia telah dioperate dan mukanya dibalut. Doktor yang sambil membuka balutan di mukanya memberitahu bahawa rupa mukanya telah berubah akibat daripada kebakaran tersebut, dan dia harus hidup dengan wajah dan identiti baru selepas ini. Di babak kedua, mereka menunjukkan watak baru yang bernama Ejen Do. Do bekerja di sebuah syarikat pengembaraan masa sebagai seorang ejen, dan dia akan bersara tak lama lagi. Sebagai operasi terakhir, syarikat tersebut memberi satu tugas kepada Do, yang mana dia perlu ke tahun 1970 dan berjumpa dengan seseorang. Do menerima tugas tersebut dan terus ke tahun 1970. Di situ dia bekerja sebagai pelayan bar. Di bar tersebut, dia berjumpa dengan seorang bernama John. John adalah seorang penulis buku cerita. Semasa berbual, John beritahu kepada Do yang dia ingin menceritakan mengenai buku baru yang akan ditulisnya. Di babak ketiga, cerita yang sedang diceritakan oleh John bermula. Pada tahun 1945, sebuah rumah anak yatim ditunjukkan. Di hadapan rumah tersebut, kelihatan seorang bayi perempuan telah ditinggalkan. Kemudian rumah anak yatim itu menerima satu panggilan daripada orang yang tidak dikenali. Orang tersebut mengarah mereka supaya keluar dari rumah. Mereka keluar dan lihat di rumah kelihatan seorang bayi. Mereka membuat keputusan untuk memberi nama Jane kepada bayi tersebut. Jane membesar di situ dan Jane adalah budak yang bijak dan pandai. Jane selalunya bersendirian dan mengharapkan supaya dia dibawa oleh siapa untuk dijadikan sebagai anak angkat. Jika dibandingkan dengan budak perempuan lain, Jane jauh lebih kuat dan mempunyai stamina yang luar biasa. Impian Jane adalah menjadi seorang angkasawan. Dengan kelebihan dan kebijakan dalam pelajaran, Jane mendapat bantuan daripada Robertson untuk mencapai cita-citanya. Robertson membawa Jane ke satu temuduga di sebuah syarikat angkasa yang bernama Space Corp. Jane berjaya melepasi dalam semua ujian yang diberi. Orang-orang di situ terpegun dengan kebolehan Jane. Namun begitu, Robertson memberitahu Jane bahawa dia tidak lulus dalam temuduga tersebut. Jane terkejut dan bertanya sebab kegagalan dia, namun Robertson tidak memberitahu kepada Jane sebab sebenar. Jane berasa amat sedih, lalu Robertson menjanjikan bahawa dia akan mencarikan kerja yang lebih baik untuknya. Selepas kejadian tersebut, Jane kembali ke sekolah seperti biasa. Pada suatu hari di sekolah Jane, dia bertemu dengan seorang lelaki. Lelaki itu ke sana sebenarnya mencari orang lain dan bukanlah Jane. Semasa berbual dengan Jane, lelaki itu seperti mengetahui semua hal-hal Jane. Disebabkan itu, Jane sangat menyukai lelaki tersebut. Pada suatu hari ketika mereka berbual di sebuah taman, lelaki itu dipanggil oleh seseorang. Lelaki itu meninggalkan Jane di situ. Selepas itu, lelaki itu tidak kembali selama-lamanya. Dah lama kemudian, Robertson kembali kepada Jane dan beritahu bahawa dia telah berusaha untuk mendapatkan kerja sebagai ejen angkasa untuk Jane. Sebelum melaporkan diri, Jane perlu membuat pemeriksaan kesihatan. Ketika itulah Jane mengetahui bahawa dia hamil disebabkan oleh lelaki yang meninggalkannya. Jane terpaksa digugurkan daripada pelantikan tersebut. Selepas beberapa bulan, Jane melahirkan seorang bayi perempuan. Di hospital, doktor memberitahu kepada Jane bahawa di badan Jane mempunyai suatu perkara yang sangat ajaib, iaitu di badan Jane mempunyai kedua-dua hormon lelaki dan perempuan. Disebabkan penguasaan hormon perempuan lebih kuat, Jane berjaya melahirkan anak, dan jika Jane ingin terus hidup, dia harus membuang kesemua hormon perempuan di badannya.
Akhirnya, Jane bersetuju dengan keputusan doktor. Semasa Jane dalam pembedahan, bayi Jane telah dicuri dari hospital. Betapa susahnya dalam hidup Jane, dan setelah menghadapi berbagai-bagai rintangan, akhirnya Jane menjadi seorang lelaki dan menukar namanya kepada John. Dan yang sedang bercerita kepada ejen Doe kita adalah Jane yang telah berubah menjadi John. Selepas habis John menceritakan, ejen Doe bertanya kepada John apa yang dia akan lakukan jika dapat berjumpa dengan lelaki yang tinggalkannya. John menjawab dia akan tembak orang tersebut. Disebabkan dia, John menjadi begini. Ejen Doe berjanji dia akan bawa John berjumpa dengan orang tersebut, tetapi sebagai balasan, dia harus menggantikan kerja Doe selepas dia bersara. Selepas John bersetuju dengan Doe, kedua mereka ke suatu tempat. Ejen Doe menyimpan mesin masanya. Mereka berdua ke tahun 1963. Pada tahun Jane bertemu dengan lelaki tersebut. Di sinilah pintal yang paling besar dalam filem ini. Lelaki yang Jane jumpa ialah John yang datang dari tahun 1970 dan dia bercinta dengan dirinya sendiri. John baru mengetahui perkara yang sebenar, bahawa dia datang ke sini mencari dirinya sendiri. Sementara mereka berbual, ejen Doe perlu selesaikan satu lagi tugasnya. Lalu dia menggunakan mesin masa terus ke tahun 1975 untuk menghalang bomber di bangunan tersebut. Di sinilah pintal kedua dalam filem ini. Ejen Doe sampai di bangunan tersebut selepas bom itu meletup dan membantu memberikan mesin masa itu kepada orang yang terbaring dengan muka yang terbakar. Dalam babak pertama tadi, orang yang tolong menolak mesin masa tersebut adalah ejen Doe. Selepas memberikan mesin tersebut, Doe kembali ke tahun 1964, iaitu selepas setahun dia meninggalkan John bertemu dengan Jane. Pintal ketiga dalam filem ini. Tujuan ejen Doe datang ke sini adalah untuk mencolek anak Jane di hospital sementara Jane dalam pembedahan. Anak perempuan Jane dan John dicolek oleh ejen Doe dan menggunakan mesin masa ke tahun 1945 lalu meninggalkan bayi tersebut di rumah anak yatim. Bayi itu membesar di rumah anak yatim dan diberi nama Jane. Jadi bayi itu adalah Jane sendiri yang diceritakan oleh John kepada ejen Doe di bar tersebut. Sementara itu, Robertson memesan kepada ejen Doe bahawa jika sering menggunakan mesin masa tersebut, ia boleh mengakibatkan gangguan kesihatan mental. Jadi di sini, bayi tersebut, Jane dan John adalah orang yang sama. Selepas meletakkan bayi di rumah anak yatim, ejen Doe terus ke tahun 1963, iaitu hari terakhir Jane berjumpa dengan John. Selepas mendengar semua penerangan daripada ejen Doe, John bersetuju untuk ikut bersama dengan ejen Doe. Dari situ mereka melompat ke tahun 1985. Kemudian, ejen Doe memperkenalkan John kepada Robertson sebagai penggantinya, lalu menyerahkan semua fail-fail tugasan kepada John. Selepas kesemua tugasan, ejen Doe ke rumahnya untuk berehat. Ketika dia cuba untuk menutup mesin masanya, mesin masa tersebut mempunyai kerosakan dan tidak boleh ditutup. Ia disebabkan ada tugasan yang belum diselesaikan oleh ejen Doe. Dia menyemak kembali fail-fail tersebut dan kelihatan ada beberapa clue untuk menangkap bomber tersebut. Dengan clue-clue yang ada, dia menjejak bomber tersebut. Di sini pintal keempat dalam filem ini. Bomber tersebut adalah ejen Doe yang sudah berusia. Disebabkan kerap menggunakan mesin masa tersebut, dia tidak dapat mengawal mentalnya lalu menjadi bomber tersebut. Ejen Doe yang berusia itu menjelaskan sebab dia ingin memasang bom tersebut kerana bangunan tersebut adalah sebuah kilang yang membahayakan nyawa orang. Orang yang akan mati disebabkan kilang tersebut adalah lebih banyak berbanding dengan bom yang akan diletupkannya. Jadi, motif ejen Doe berusia ini adalah untuk menyelamatkan orang. Tetapi ejen Doe langsung tidak faham apa yang diceritakan oleh ejen Doe berusia ini. Lalu dia menembak ejen Doe berusia itu. Di sinilah pintal terakhir dalam filem ini. Ejen Doe adalah John yang mengubah identiti selepas kebakaran di mukanya semasa letupan bom tersebut. John melakukan pembedahan plastik dan menukar wajah dan identitinya kepada ejen Doe. Selepas beberapa tahun, dia sering mengalami gangguan mental. Lalu dia berusaha memulihkan kemampuan mentalnya dan berubah menjadi Robertson.
Kita tengok one line dalam filem ini. Bayi yang ditinggalkan di rumah anak yatim membesar sebagai jin. Kemudian selepas membuat pembedahan, berubah kepada John. Muka John terbakar dalam usaha membuka bom tersebut lalu menukar wajah dan identitinya sebagai Agent Doe. Agent Doe yang mengalami masalah mental mengubah identiti kepada Robertson. Akhir sekali, disebabkan gangguan mental yang agak serius, dia berubah menjadi kepada bomber. Jumpa di video akan datang dengan filem yang lebih menarik lagi. Jangan lupa subscribe Unix Sport.